A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua student cikgu dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kelas sejarah, ulang kaji sejarah selama 1 jam. Cuaca hari ini alhamdulillah ada sinar mentari. Hari ini hari Isnin 30 hari bulan November tahun 2020, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan ulang kaji, marilah sama-sama kita membacakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Okey. 3 orang je student pada atas talian, Abi Sena, Asfarima dan Siti Mafa Anis. Tak tahu mana yang lain. Ada kelas ke tadi dekat sekolah? Siti? Tak ada, cikgu. Oh, hari ni tak ada. Okey, okey. Baiklah. Okey, rujuk buku teks anda, rujuk kertas soalan modul STAR Sejarah Kertas 2. Kalau tak silap cikgu, ulang kaji yang terakhir kita dah masuk soalan nombor 4. Yang mana soalan nombor 4A sudah kita bincang jawapannya. Betul kan? Betul. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan sambung ulang kaji kita bermula dengan soalan 4B dan sambunglah masuk bahagian B pula. Okey, dan cikgu harap anda semua dah siap ataupun majoriti soalan sudah dijawab lah. Okey. Salah ataupun betul kita letakkan itu sebagai perkara nombor 2. Yang penting kita cuba cari jawapannya dengan rujuk buku teks dan belajar dari kesilapan. Okey. Baiklah. Okey, cikgu akan kongsikan di paparan masing-masing soalan tersebut soalan modul STAR. Okey, sekejap cikgu kongsikan. Okey, sila respon. Adakah anda dapat lihat paparan yang cikgu kongsikan? Dapat. Alright, 4A kita sudah bincang. Okey, bagaimana dengan jawapan 4B? Abi Sena, awak dah jawab 4B? Dah. Bagaimana dengan Asfahima? Boleh jawab? Dah juga. Bagus. Siti macam mana Siti? Boleh jawab ke? Boleh. Boleh Okey, baik. Antara kamu 3 orang, siapa yang nak volunteer kongsikan jawapannya? Saya. Okay, bagus. Tiga-tiga pun boleh. Okey, baik macam ni. Sekarang ni masing-masing snapshot jawapan 4B, masukkan dalam Telegram group. Nanti cikgu ulas satu persatu. Boleh? Okey, cikgu tunggu. Okey, snapshot gambar masing-masing. Alright. Okey, selamat datang Aiman Afiq. Baru masuk, kita dah mula dah. Okey, cikgu tunggu jawapan daripada anda. Okey, terima kasih Abi Sena. Kita tunggu jawapan lain lagi. Tunggu jawapan daripada Asfahima dan Siti.
Okey, terima kasih Asfahima. Okey, kita tunggu jawapan Siti. Okey, terima kasih Siti. Okey, cikgu dah terima ketiga-tiga jawapan tersebut. Cikgu akan tanda jawapan Abisena dulu lah. Dihantar dulu kan. Okey, baik. Lihat paparan masing-masing. Cikgu akan komen, cikgu akan tanda, cikgu akan beri markah, cikgu akan tunjukkan yang mana salah. Okey, jadi fokus betul-betul. Alright. Okey. Baik, jawapan Abisena. Kita lihat. Besarkan. Okey, baik. Jelaskan kejayaan-kejayaan yang dicapai hasil Pakatan Murni. Baik, student. Okey. Soalan ni sebenarnya tak ada masalah. Direct saja. Tetapi anda perlu kenal pasti sebab topik Pakatan Murni ni dia panjang. Dia panjang lah, agak panjang juga dalam buku teks tu. Okey, okay, muka surat, saya tak ingat muka surat berapa. Awak boleh rujuk dalam buku teks tata 5 tu. Okey. Jadi soalan ni nak anda menganalisis dan mengkaji kejayaan-kejayaan yang dicapai hasil Pakatan Murni. Okey. Apa saja kejayaan, itulah jawapan dia. Baik, kita lihat jawapan Abisena. Okey, cikgu tanda di sini. Okey, nampak? Kerjasama UMNO dan MCA. Di sini Abisena dapat fakta 1. Okey. Kerjasama UMNO MCA, inilah kejayaan yang dicapai hasil Pakatan Murni. Telah memenangi pilihan raya Majlis Pembandaran Kuala Lumpur. Menang pilihan raya Majlis Pembandaran Kuala Lumpur. Cikgu tanda pada Kuala Lumpur. Fakta 2. Okey. Baik, itulah kejayaan dia, menang pilihan raya. Selain itu, gabungan UMNO MCA telah menangi pilihan raya Majlis Pembandaran beberapa bandar utama. Okey, bandar utama ni tak cukup lagi ni sebenarnya. Okey, ni bandar utama, beberapa bandar utama seperti bandar Kuala Lumpur. Okey. Abisena, awak dapat 2 sahaja. Sebenarnya. Sebab ini juga ambil pemadam. Ini sebenarnya boleh dikurung, boleh disekalikan. Sebab bandar utama ni Kuala Lumpur. Dapat 2/3. Okey. Sebenarnya banyak lagi. Okey. Boleh letakkan gabungan UMNO MCA juga telah memenangi pilihan raya peringkat negeri. Boleh? Ada dalam buku teks. Malah pilihan raya peringkat Majlis Perundangan Persekutuan. Boleh? Jadi Abisena awak dapat 2. Okey, awak tambah 1 lagi nanti. Okey, baik. Tengok dulu jawapan daripada kawan-kawan yang lain, Asfahima dan Siti. Okey, ini markah bagi Abisena 2/3. Apa pun okey. Okey. Baik, kita lihat jawapan seterusnya. Jawapan daripada jawapan daripada Asfahima. Tengok kejap. Ni jawapan Asfahima. Okey, baik. Ingat markahnya 3. Asfahima tengok betul-betul. Dan begitu juga yang lain. Okey, baik. Kejayaan-kejayaan yang dicapai hasil Pakatan Murni ialah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Baik, betul. JHAK 1 markah. Fakta pertama. Kejayaan lain ialah pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu dan penubuhan persidangan kebangsaan. Cikgu tutup di sini. Sebab sini ada 2 isi. Ni Baik. Okey, isi ni kejayaan lain ialah pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu salah. Sebab apa salah?
Sebab apa salah? Sebab apa salah kat sini? Dia nak kejayaan-kejayaan. Sedangkan kita belajar cadangan Dato' On Jaafar untuk buka keahlian UMNO kepada bukan Melayu adalah gagal. Tidak berjaya. Ingat. Okey, cadangan Dato' On Jaafar membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu telah mendapat kecaman oleh orang Melayu sendiri. Orang Melayu sendiri tidak bersetuju dengan cadangan Dato' On Jaafar tersebut kerana UMNO ni adalah sebuah pertubuhan untuk orang Melayu, khusus untuk orang Melayu. Maka akhirnya cadangan Dato' On Jaafar tersebut telah dikecam oleh orang Melayu. Jadi Dato' On Jaafar berkecil hati meninggalkan UMNO. Dia meninggal, keluar daripada UMNO. Jadi tak berjaya. Kalau tak berjaya, tidak boleh dikatakan sebagai kejayaan. Itu sebab jawapan Asbah Hima pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu salah. Tetapi jawapan penubuhan persidangan kebangsaan, yes, betul, persidangan. Fakta kedua. Okey, Asbah Hima dapat 2. Right. Setakat ni Asbah Hima okey? Okey. Di sini okey? Okey. Okey, tanda jawapan masing-masing dan buat pembetulan kalau tak dapat markah penuh. Baik, semua dapat 2/3. Kita lihat jawapan Siti pula. Okey, kita lihat jawapan Siti. Okey, jawapan Siti di sini. Okey. Baik, kita besarkan. Okey, besarkan lagi supaya lebih jelas. Okey, ni jawapan dia. Baik, cikgu buka kurungan. Antara kejayaan-kejayaan yang dicapai hasil Pakatan Murni ialah kerjasama UMNO MCA. Kerjasama. Ini kejayaan. Sebab memang membuahkan hasil. Kerjasama UMNO MCA. Fakta 1. Telah memenangi pilihan raya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama. Okey. Kenapa ulang banyak kali? Titi, nampak? Ni sama. Bandar utama awak buat, awak ulang balik. Gabungan UMNO MCA memenangi pilihan raya Majlis Perbandaran beberapa utama. Jadi ulang balik, jadi cikgu tutup kat sini. So di sini awak dapat fakta kedua. Bandar utama ni merujuk bandar utama Bandar Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Bandar Kuala Lumpur. Pemimpin parti politik yang terdiri daripada parti negara, UMNO, MCA, MIC menganggotai kuasa pilihan raya Majlis Mesyuarat Perundangan. Ini betul, yes. Sebab terdiri daripada beberapa parti Melayu, MCA Cina. Parti negara ni dalamnya ahlinya adalah terdiri daripada pelbagai kaum. UMNO parti orang Melayu, MCA parti orang Cina, MIC parti orang India. Parti negara ialah parti yang berbilang kaum. 4 parti ini menjadi anggota untuk jawatan kuasa pilihan raya Majlis Mesyuarat Perundangan. Okey. Baik. Pilihan raya majlis, bukan MMP ni, MPP salah ni. Betul kan? Okey, Majlis Perundangan Persekutuan. Siti. Silap ni. Tapi tak dapatlah, tapi tak potong markah jangan bimbang. Majlis Perundangan Persekutuan, bukan mesyuarat. Okey, jadi Siti dapat 3. Siti dapat 3. Jelas Siti? Markah penuh. Siti, okey? Okey, baik. Mari kita lihat sama-sama buku teks masing-masing. Okey, pastikan bersama dengan anda buku teks sejarah Tan 5. Kita cuba bongkar, kita cuba bongkar, kita cuba rungkai. Okey, yang mana satu kejayaan dalam Pakatan Murni dalam buku teks. Kita highlightkan satu-satu, kita bongkar. Jom. Tengok buku teks anda.
tingkatan 5. Okey, bab 5. Okey, bab 5 tingkatan 5. Okey. Lagi. Okey, di sini nampak. Dia bermula muka surat 119. Rujuk sekarang muka surat 119. Okey. Cikgu akan highlightkan. Rujuk sekarang muka surat 119. Okey. Inilah dia penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Nampak? Itu satu markah. Okey. Kemudian, jawapan kedua, dianggotai oleh dua kaum terbesar di tanah Melayu, iaitu Melayu dan Cina. Okey, sini dah dua markah. Baik, yang bawah ni bukan. Okey, cukup tu kejayaan lah. Okey, Pakatan Murni. Kita tahu maksud Pakatan Murni ialah, okey, maksud Pakatan Murni ialah di atas ni satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Jadi soalan tu nak kejayaan Pakatan Murni. Inilah dia, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Bukankah itu satu kejayaan? Ya, satu kejayaan. Baik, seterusnya. Okey, tulis di sini titik permulaan penubuhan siasi. Tak payah, bukan ni, maaf. Kejayaan Pakatan Murni ni. Okey. Perubahan terhadap dasar UMNO kerana kesanggupannya berunding dengan kaum lain demi kepentingan masa depan negara. Okey, ni jawapan dia. Okey, nampak? 1, 2, 3. Okey. Kemudian penubuhan RIDA. Ni pun satu markah juga. Apa yang cikgu highlightkan tu markahnya. Okey. Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar, terutama Melayu. Okey, ni jawapan dia. Pak, kerakyatan negeri. Kejayaan yang seterusnya. Kemudian pilihan raya. Sebab jawapan awak tadi betul. Okey, ini bukan kejayaan. Sebab apa bukan kejayaan? Sebab gagal. Gagal, dikecam hebat. Nampak? Dikecam hebat kerana masyarakat Melayu enggan berkompromi untuk mengubah struktur UMNO. So gagal lah. IMP pun gagal. Penubuhan IMP. Parti Kemerdekaan Malaya ataupun Independence Malaya Party gagal. Jadi gagal tak boleh kita letakkan sebagai satu kejayaan Pakatan Murni. Dia gagal. Tapi usaha tu ada tapi tak berjaya. Gagal lah. Baik, seterusnya kita lihat lagi penubuhan persidangan kebangsaan ni betul. Okey. Oleh Sir Malcolm McDonald. Okey. Tapi pengerusinya ialah orang Melayu sendiri. Iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang. Yang ni betul. Okey, yang ni betul. Sebab berjaya dibuat. Kemudian Tunku Abdul Rahman menganjurkan konvensyen kebangsaan sama-sama MCA. Yang ni betul. Inilah kejayaan. Okey, kemudian mengasaskan parti perikatan. Banyak ni. Ni pun markah, ni pun jawapan juga. Kemudian ni tadi nampak menang pilihan menang di Kuala Lumpur. Okey, nampak ni menang. Okey. Nampak ni jawapan dia. Pilihan negeri, mana negeri? Dalam pilihan raya negeri ni dia. Okey. Kemudian parti perikatan kemudian disertai oleh MIC. Mula-mula dia MCA. Dan MIC masuk pada tahun 1955. Satu kejayaan. Okey, sebelum ni parti perikatan ada dua je pertubuhan politik dalam tu, iaitu UMNO Melayu, MCA Cina, India atau MIC belum masuk lagi. Kemudian pada tahun 1955 MIC masuk parti perikatan. Maka lengkaplah parti yang berasaskan parti perikatan, okey, yang terdiri daripada 3 kaum terbesar di tanah Melayu. Okey. Kemudian kita lihat nampak menang. Parti perikatan menang dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Inilah dia kan menang. Ini pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955 menang. Jumlah kerusi 51. Satu kerusi je kalah. Majoriti menang. Okey, nampak? So, berdaya membentuk oleh
kerana parti Perikatan menang dalam pilihan raya, maka parti Perikatanlah yang akan menjadi kerajaan. Maka pembentukan kabinet pertama yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ini juga satu kejayaan dalam Pakatan Murni. Baik, seterusnya. Okey, termasuklah. Kan aku cakap dia panjang kan? Okey, seterusnya rombongan kemerdekaan ke London. Ni kejayaannya lah, inilah dia. Pihak British telah bersetuju memberi kemerdekaan. Okey, kepada tanah Melayu. Ini adalah kejayaan Pakatan Murni. Apabila Tunku Abdul Rahman bersama pemimpin-pemimpin kaum lain pergi ke London berunding dengan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu dan berjaya. Sebab jawapan ni diterima. Baik, next. Habis. Sampai situ. Panjang kan? Okey. Baik, cikgu harap anda buat pembetulan sekiranya tak cukup markah dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat soalan seterusnya, soalan kebat seterusnya. Okey. Baik, mengapakah konsep Pakatan Murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Okey tak cikgu nak tanya? Faham tak soalan ni? Soalan ni sebenarnya mudah je. Faham tak? Siapa ada masalah tanya? Faham. Masalah tanya. Faham. Faham kan? Kan? Maksudnya konsep Pakatan Murni ni kita belajar dia pada tahun 19 menjelang kemerdekaan lah. 1955, 1954 okay? Dan sebelum tu. Okay? Tetapi kenapa konsep ni kita perlu kekalkan? Kekalkan sampai hari ni lah. Kena jaga, kena kekalkan. Awak dah tahu kan konsep Pakatan Murni tu tadi? Okey. Ialah satu kerjasama, satu usaha, semua kaum menghasilkan kerjasama. Okey, mana tadi? Menghasilkan kerjasama, okey, dan tolak ansur politik melalui rundingan. Itu maksud Pakatan Murni. Jadi, kenapa Pakatan Murni ni perlu dikekalkan? Baik, macam biasa cikgu nak jawapan daripada 4 orang. Ada 4 kat sini. 7 dah. Siapa nak masuk ni? Sekejap. Okey, yang masuk Aiman Afiq. Okey, Hazril masuk. Hazril masuk dah. Okey, Hazril yang masuk tadi 1, 2, 3, 4, 5. Alright, Hazril masuk dengan Aiman Afiq tadi. Okey, baik. Cikgu nak tengok jawapan Hazril dan Aiman Afiq. Boleh ke Hazril? Haril? Boleh ke? Jawapan bagi ceraian terakhir ni. Mengapakah konsep Pakatan Murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Aiman Afiq, okey tak? Jawab tak soalan ni? Aiman? Ya. Hello Aiman, are you there? Ya. Jawab ke tidak? Saya tak faham. Tak faham. Tak faham yang mana? Tak faham apa? Soalan ialah apa yang awak tak faham? Kenapa perlu dijaga? Yang tu. Okey. Maksud Pakatan Murni awak jawab ke tidak? Atas ni jawab. Maksud dia. Jawab dah. Dah. Kita dah bincang minggu lalu. Kan? Betul? Sebelum jawab soalan part C tadi, awak kena faham part A. Maksud Pakatan Murni ialah, cikgu tunjukkan buku teks dia. Ni. Nampak ni maksud dia. Ni, usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Ni jawapan dia. Setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah yang tersendiri. Sebagai contoh, orang Melayu dia menuntut hak istimewanya sebagai orang asal. Orang bukan Melayu nak menuntut pula kewarganegaraan sebab mereka dah lama duduk di tanah Melayu. Asalnya mereka adalah golongan pendatang. Ni maksud Pakatan Murni.
Nampak? Usaha semua kaum menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Baik, sekarang ni mengapakah konsep ini, Pakatan Murni inilah perlu kita jaga dan kekalkan? Awak kena fikir, kalau tak jaga kekalkan jadi apa? Aiman, jadi apa kalau kita tak jaga dan kekalkan Pakatan Murni? Cikgu nak bantu awak ni, cuba jawab soalan cikgu. Okey, kalau kita tak jaga Pakatan Murni ni, apa berlaku kepada negara? Aiman? Apa berlaku kepada negara kalau kita tak jaga Pakatan Murni? Tak apa Man, cuba jawab Man. Cikgu nak bimbing awak. Porak-poranda. Yes, betul. Porak-poranda. Baik, tapi jangan tulis jawapan porak-poranda pada jawapan 4C ni. Kan? Jadi, perkataan lawan atau antonim bagi porak-poranda apa dia? Antonim bagi porak-poranda. Huru-hara. Perpecahan. Itu sinonim. Sekarang antonim. Tahu antonim? Awak belajar bahasa Melayu kan? Kan? Ya je. Okey, antonim bagi porak-poranda apa? Okey, awak faham tak apa maksud antonim dengan sinonim? Sinonim ni seerti. Faham? Contoh aman, sinonimnya damai. Okey, kalau antonim bagi aman, lawan bagi aman ni apa? Senang soalan ni. Lawan bagi aman apa? Lawan ni antonim lah. Apa dia? Tak aman. Tak faham? Tak aman. Astagfirullahaladzim. Tak aman. Betul kan? Tak aman. Okey, baik. Cikgu cakap tadi, awak cakap tadi jawapan dia porak-poranda kan? Betul? Okey, baik. Jawapan porak-poranda tak bolehlah kita masukkan dalam soalan ni. Okey, contoh. Konsep Pakatan Murni ini perlu dijaga dan kekalkan kerana untuk porak-poranda. Tak boleh. Lawan porak-poranda apa? Lawan porak-poranda. Aiman. Cikgu dah cuba bagi awak jawab. Apa lawan bagi porak-poranda? Aiman. Lawan porak-poranda apa, Man? Siapa boleh bantu? Aman tenteram. Lawan porak-poranda ialah aman tenteram. Itulah jawapan bagi C. Okey, jadi sepatutnya macam ni. Cikgu tolong cuba bantu bagi 1 poin sikit. Okey. Baik. Baik. Awak tulis sini, Ken. Pakatan Murni perlu dijaga. Tulislah kan. Ikut balik je. Apa susah? Dan dikekalkan. Okey, lawan tadi porak-poranda kan? Lawan porak-poranda. Apa jawapan tadi Abisena? Apa tadi jawapan awak Abisena? Lupa dah cikgu. Supaya negara akan aman tenteram. Yes, supaya negara Akan aman tenteram. Tak yakan lah sebab ada supaya dah. Negara aman dan tenteram. Inilah jawapan dia. Aiman. Punyalah senang. Okey. Jadi kita sambung. Kita sambung. Konsep pertama ni perlu dijaga dan dikekalkan supaya negara aman dan tenteram. Hal ini, nampak? Hal ini boleh mengelakkan perpecahan. Nampak? Antara
kaum. Okay. Mengelakkan sebab kita kena jaga. Okay. Supaya perpecahan antara kaum dia dapat elakkan. Hal ini boleh mengelakkan perpecahan antara kaum, malah dapat menyuburkan lagi. Oh, dahsyat punya jawapan dia. Cikgu pula bagi jawapan ni. Dapat menyuburkan. Aiman, awak tulis, Man. Dapat menyuburkan, malah dapat menyuburkan lagi. Semangat apa? Semangat apa? Semangat apa? Cikgu dalam kepala cikgu dah ada ni semangat apa agak? Start dengan M. Patriotisme. Tak, start dengan M. Start dengan M. Semangat apa? Apa patriotisme ni perkataan murni dulu. Memang betul lah. Tapi perkataan murni. Start dengan M. M, U, apa dia? Semangat apa? Fikir. Sufahimah, Siti, Hazil, Hadif. Semangat apa? M. Dia berkaitan perpaduan ni. Semangat apa ni? Muafakat. Apalah muafakat M cikgu dah tunjuk. Dia mula dengan huruf M. Muafakat ke? Muafakat. Muafakat. Betul juga muafakat tu. Ya juga kan? Tapi cikgu nak letak ni sebenarnya dalam kepala otak cikgu. Apa? Apa dia? Semangat muhibah. Muhibah ni perpaduan lah. Boleh juga guna perkataan perpaduan. Okey, jawapan awak tadi semangat muafakat. Boleh juga. Tak salah pun. Betul. Okey, baik. Hal ini boleh mengelakkan perpecahan antara kaum, malah dapat menyuburkan lagi semangat muhibah. Okey, cuba kita tanda jawapannya. Cikgu tukar warna biru pula. Okey, ni aman tenteram. Fakta 1. Okey, mengelakkan perpecahan antara kaum. Huraian 1A. Tuh, malah dapat menyuburkan lagi semangat muhibah. Okey, huraian 1B. Okey, awak kata nak tulis semangat kerjasama. Okey, boleh. Okey, tambah warna merah tadi. Okey, selain itu, tulis. Selain itu, ini dapat mengukuhkan lagi semangat. Kita ambil lah jawapan awak tadi. Semangat apa tadi awak cakap? MUA, muafakat, di kalangan penduduk. Titik. Tanda. Cikgu tanda warna biru. Okey. Buka, tutup. Semangat muafakat, inference, kesimpulan yang pertama. Beres. Berapa markah? 4. Bolehlah siapa nak salin, siapa yang tak dapat markah penuh tu. Okey, cikgu buka kepada students siapa yang nak cikgu tanda soalan 4A ni. 4A pula. Cikgu. Ya. Saya dah hantar dalam Telegram. Okey, bagus. Siapa yang nak cikgu tanda, hantar Telegram. Cikgu nak tanda sekarang. Kan? Alright. Tapi cikgu tunjukkan ni contoh dia. Kita kena faham. Dia nak mengapa ni sebab-sebab. Sebab konsep perkataan ni kita kena kekalkan, kita kena jaga sampai hari ni. Sebab dia, inilah dia. Okey, ni dia. Ni aman, tenteram, mengelakkan perpecahan antara kaum, menyuburkan lagi semangat muhibah, mengukuhkan lagi semangat muafakat di kalangan penduduk. 4 markah. Ini dia. Okey. Alright. Baik, kita lihat. Cikgu nak tanda pula jawapan dalam Telegram. Okey, buka dulu. Ada Bagus. Okey, jom. Kita tanda, cikgu tanda jawapan Asfahima. Baik, jom. Okey, tanda. Bagus. Cikgu nampak dah ayat dia kat sini. Perpaduan. Okey, perpaduan. Fakta pertama. Bagus.
Okay, kerana untuk mengekal kedudukan. Ini kerana, okey, bagus. Asfahima cuba nak huraikan. Tanpa perkataan murni, perpaduan rakyat akan hancur sehingga menjejaskan keamanan negara. Okey, bagus. Ini huraian. Huraian 1. Tutup. Seandainya perkataan murni diabaikan, maka sudah pasti pentadbiran negara akan menjadi lemah. Lemah, okey. Pentadbiran negara akan jadi lemah. Bagus. Jawapan Asfaiman dibagi kesan sekiranya perkataan murni tidak dijaga dan dikekalkan. Okey, bagaimana dapat jawapan? Yes, dapat jawapan. Sebab jawapan ni dia buat satu andaian sekiranya perkataan murni ni tak ada. Okey, apa berlaku? Jadi kesan apa? Kesan-kesan buruk menjadi apa? Boleh juga. Jawapan bentuk seperti ini boleh diterima. Okey, pentadbiran negara jadi lemah. Huraian 1B ni 1A mengakibat negara sukar mencapai kemajuan. Huraian 1C. So 1, 2, 3, 4. Bagus Asfahima. Good job. 4 markah. Boleh tanda lah Asfahima. Tanda macam cikgu buat ni. Okay. Okay, perpaduan. Untuk mengekalkan perpaduan, menjejaskan keamanan negara, pentadbiran jadi lemah, negara sukar mencapai kemajuan. Ini dia Okay, baik. Good job Asfahima. Next, kita lihat jawapan dari Avicenna. Alright. Jawapan Avicenna pula. Okay, besarkan. Okay. Alright. Jom. Okay, buka kurungan. Kekal stabil. Okey, bagus. Politik stabil. Fakta 1. Semangat perkauman akan meningkat. Lama Avicenna. Okey. Baik, Avicenna ni salah faham. Okey, dengar yang lain, dengar molek-molek. Semangat perkauman ni positif ke negatif? Semangat perkauman ni negatif. So bila negatif, semangat perkauman ni dia tak nak bergaul dengan orang lain, dengan bangsa lain. Okey, dia anti dengan bangsa lain, itulah semangat perkauman. Okey. Semangat perkauman melampau kita belajar dalam bab 4 tingkatan 4 As-Sabiyah. Jadi jawapan semangat perkauman ni salah. Sepatutnya bukan semangat perkauman. Semangat apa? Semangat persaudaraan. Okey, Avicenna betul kan? Semangat persaudaraan, walaupun dia tu berbilang bangsa. Oleh kerana kita duduk satu Malaysia, semua sudah memberi tumpuan dan taat setia kepada negara walaupun berbilang bangsa, maka kita boleh anggap kita ni saudara senegara. Okey, baik. Selain itu, perkembangan ekonomi akan berterusan. Okey, bagus. Okey, ekonomi meningkatlah. Okay, bagus ekonomi. Fakta kedua, good job Ibnu Sina. Dan kuasa besar tidak dapat mencampuri urusan daripada kuasa asing ataupun kuasa luar. Okey, bagus. Dapat fakta ketiga. Ibnu Sina dapat 3 je, near miss. Lagi 1 je lagi kat sinilah. Sepatutnya semangat persaudaraan. Ingat ya, pelajar-pelajar, semangat perkauman ni adalah satu semangat yang negatif. Okey, awak nak guna jawapan semangat perkauman, ikut soalan dulu. Okey, kalau soalan ni tanya macam ni, kita tukarlah soalan Kita tukar soalan. Katakan, apakah yang akan berlaku kepada negara sekiranya tiada konsep Pakatan Murni? Baru boleh ambil jawapan semangat perkauman akan meningkat. Tapi soalan tak tanyalah macam tu kan. Soalan tanya macam ni. Okay, ingat kalau soalan ni tanya, apakah yang akan berlaku sekiranya konsep Pakatan Murni tidak dijaga, tidak dikekalkan? Jadi jawapannya mesti yang negatif-negatif. So, bolehlah, baru boleh diterima jawapan bagi semangat perkauman. Macam itulah. Okay, anyway, 3/4 ni sebenarnya baik dah. 4/4, bagus. Power dah tu. Lebih pada 4.
Lebih-lebih pula, bagus. Tapi maksimum tetap 4. Tapi jangan lebih-lebih sangat. Sebab ini adalah soalan bahagian A. Terhad sahaja ruangan jawapannya. Okay? Alright. Anyway, good job Avi Sena. Okay, cikgu nak lihat pula jawapan rakan yang lain. Okay, jom sama-sama kita lihat. Ni jawapan Siti. Okey, bagus Siti. Cikgu tanda jawapan awak. Aiman mana Aiman? Jawapan Aiman. Jom lah. Bagi cikgu tengok, bagi cikgu tanda. Hazrin mana jawapan? Jangan malu. Jangan malu. Okey. Berani kena tegur. Okey, untuk kebaikan awak juga okey, baik. Ini jawapan Siti. Bagus Siti. Okey, kau cikgu buka kurungan. Konsep perkataan murni. Kerana semua kaum dapat kerja. Yes, good job. Semua kaum dapat bekerja untuk kemerdekaan. Dapat bekerja untuk kemerdekaan. Perlu dijaga dan dikekal untuk kemerdekaan. Sekejap. Dia macam ada berapa tak kena. Okey, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ni. Nampak? Ni. Nak capai kemerdekaan, kita kena buat Pakatan Murni. Okey. Soalan pula, mengapa Pakatan Murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Kenapa kena jaga walaupun sudah merdeka? Jadi sepatutnya jawapannya, supaya semua kaum dapat mengekalkan. Patutnya jawapan macam tu. Mengekalkan kemerdekaan. Ini tukar. Okay. Jadi cikgu padam kat sini sebenarnya. Okay. Dia tak berapa tepat ni. Okay. Sebab jawapan kerana semua kaum dapat bekerja untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dia macam tak berapa kena lah kat sini. Dia ada satu ayat mengekalkan tu tak ada. Sebab soalannya, mengapakah konsep perkataan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Ada orang cek kat cikgu ke? Sekejap tengok. Oh, okey. Baik, balik kembali semula. Okey. Cuba tengok okey, cikgu biarkan ni dulu. Cikgu fikir dulu, cikgu nak tanda dia yang kedua ni. Selain itu, perkataan murni hendaklah menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti bagi mewujudkan kestabilan politik. Baik, kerjasama kaum, dapat fakta dalam sebuah parti politik, tutup dekat sini. Bagi mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan fakta yang kedua ni, fakta yang pertama. Baik, dah 2 markah di sini. Okey, cikgu fikir ni. Dapat bekerja untuk kemerdekaan. Sebab perkataan murni ni memang untuk merdeka. Soalan mengapa kita perlu kekalkan? Kenapa perlu kekalkan ini? Perkataan murni, masuk soalan macam ni. Okay, dengar baik-baik Siti dan yang lain. Kita belajar perkataan murni ni pada tahun 1950-an. Ingat 1950-an. Okey, 1955. Ingat perkataan murni bermula seawal 1950-an. Kita tengok balik dalam buku teks. Cikgu pun tak apa ingat tahun ni, tapi tahun ni macam tu lah. Okey, kita lihat buku teks tingkatan 5 di sini. Dia mula dengan sistem ahli. Sekejap. Kita lihat 1951, sistem ahli terdiri daripada penduduk berbilang bangsa. Kita tengok perkataan murni di sini. Bila 1949 lagi. Nampak? 1949 lagi. Dah mula dah perkataan murni pada bulan Januari 1949. Okey. Jadi perkataan murni ni dah bermula pada tahun 1949. Kemudian sampailah kita merdeka 1957. Okey, dan soalan ni sebenarnya selepas 1957 kenapa perkataan murni ni kita kena kekalkan? Dah merdeka, kita dapat dah merdeka, tapi perkataan murni kita kena kekalkan. Itu sebenarnya kehendak soalan. Sepatutnya jawapan Siti boleh dimurnikan dengan menambah bekerja untuk mengekalkan. Dia baru nampak cantik. Dia baru nampak molek sikit. Konsep perkataan murni ni perlu dijaga dan dikekalkan kerana semua kaum dapat bekerja untuk mengekalkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab dah merdeka dah masa ni.
Nampak? Sebab dia guna dijaga dan dikekalkan. Okey. Alright, baik. Jawapan Siti dapatlah 2/4. 2/4 pun okey juga. Okey. Semua ni sikit je sini. Sikit je kat sini. Tambah ni je. Boleh Siti? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Buat pembetulan yang lain-lain. Okey. Buat pembetulan yang lain-lain Alright, baik. Okey, soalan nombor 4 telah selesai kita bincang. Alhamdulillah. Okey, maka dengan ini bahagian A habis kita bincang semuanya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tanya sekarang sebelum cikgu masuk sedikit bahagian B. Jangan okey? Okey. Okey tak? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada, kita masuk sedikit bahagian B. Okey, jom kita tengok soalan semula. Baik, bahagian B. Bahagian B, cikgu minta anda jawab semua soalan. Mengapa? Sebab untuk ulang kaji. Okey, ulang kaji. Ya, memang betul lah. Kalau dalam peperiksaan, bahagian B ni awak kena jawab 3. Tak boleh semua. Tapi sebagai ulang kaji, awak kena jawab semua. Sebab mana tahu, okey, ada soalan yang awak ulang kaji dan jawab itu keluar dalam peperiksaan nanti. Mana tahu? Mudah-mudahan masin mulut cikgu. InsyaAllah keluar. Kalau keluar sebiji pula tu, sudah kita. Lama soalan ni cikgu Salih suruh buat dah, aku tak buat pula. Aduh, dah mula menyesal. Okey. Baik, jadi kita bincang. Okey, baik. Sebagai sepintas lalu lah, sepintas lalu. Okey. Soalan bahagian D ni dia ada 7 soalan. 7 soalan. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Okey, dengar molek-molek. Okey. Soalan 5, soalan 6, soalan 7, 5, 6, 7, soalan ni adalah soalan tingkatan 4. 5, 6, 7, soalan tingkatan 4. Mana-mana dia boleh ambil. Tingkatan 4, bab mana dia boleh ambil. Kau pandai nak ambil bab apa pun. Okey. Baik. Nombor 8, soalan nombor 8, dia boleh keluarkan soalan ini dari tingkatan 4 atau tingkatan 5. Dalam kes soalan ini, yang cikgu tunjukkan sekarang, nombor 8 ni soalan tingkatan 5. Okey, nombor 9, nombor 10, 11 memang soalan ni tingkatan 5. Okey. Begitulah bentuk ataupun pattern. Okey. Trend soalan, trend fashion dia. Fashion dia macam gitu. Okey, jadi mari kita lihat soalan nombor 5. Okey, nombor 5 ni okey, satu lagi cikgu tambah. Dalam sejarah kertas 2, tamadun Islam banyak ditanya. Okey. Topik tentang atau bab tentang tamadun Islam banyak ditanya. Contoh soalan nombor 5 ni tamadun Islam. Kerajaan Bani Abbasiyah. Soalan nombor 6 pun tentang tamadun Islam. Okey. Yang ini bab 8. Yang ni bab 8. Okey. Baik. Dah 2 kan tamadun Islam. Kita tengok bahagian B, bahagian A. Ni bahagian A. Soalan mana yang ada tamadun Islam? Soalan nombor 2. Betul? Soalan nombor 2 ni tamadun Islam. Maksudnya dalam SPM akan ada soalan tentang tamadun Islam sekurang-kurangnya 3. Mungkin boleh 4. Ni kat sini cikgu letakkan 3. 3 lah. 3 soalan tentang tamadun Islam. Okey. Banyak tu. Okey. Baik, kita lihat, kita kaji soalan nombor 5 ni. Baik. Cikgu nak tanya kepada Hazril Hadif. Soalan nombor 5 ni, kita dah tahu soalan ni tingkatan 4. Bab berapa, Hazril? Kerajaan Bani Abbasiyah ni bab berapa? Hai, senyap dari tadi Hazril Hadif ni.
Azrul Hadif, are you there? Cikgu tahu awak kat situ. Mengapa awak senyap 1000 bahasa? Okey, siapa-siapa boleh jawab? Azrul Hadif boleh jawab dalam chat pun tak apa. Bab Bab 4. 6. Bab 4. Oh, dia bab 4 pula. Enam. Siti, bab 4. Bab 6. Bab maaf. 6. Bab 6. Bab 4 bukan. Bab 4 ni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebarkan dakwah di Mekah ni bab 4. Bab 5 Nabi Muhammad dah sampai ke Madinah berhijrah. Okey, Nabi Muhammad menubuhkan kerajaan Islam Madinah. Kemudian last sekali dalam bab 5 Nabi Muhammad wafat. Kemudian bab 6, okey, penerusan pentadbiran oleh Nabi Muhammad oleh kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, seterusnya kerajaan Bani Umayyah, seterusnya kerajaan Bani Abbasiyah, seterusnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Itu bab 6. Jadi soalan nombor 5 ni bab 6. Okey. Baik, soalan A, 5A ni direct. Dia tak kona-kona pun. Dia direct sangat. A. Dapat tak jawapan dia? Dapat. Dapat. Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Kita bincang soalan ni je dulu. Lepas tu kita tangguhkan kelas sebab kita sampai habis pukul 11 kan. Okey, cepat. Siapa nak kongsikan soalan, boleh masukkan dalam Telegram, cikgu akan semak. Okey, come on. Awak snap gambar dalam Siti yang pertama. Bagus Siti. Good job. Okey, cikgu ambil jawapan Siti lah. Okey, cikgu ambil jawapan Siti. Good job Siti. Okey, baik. Asfahimah dah masuk. Bagus. Lagi. Masuk. 3 darah duduk di tepi sungai. Masuk. Itu je. Itu cikgu tanda lah jawapan untuk Siti dulu Baik, jom. Okey, masing-masing tengok jawapan Siti. Okey, ni jawapan Siti Alright. Bagaimanakah kerajaan Bani Abbasiyah dibentuk? Diasaskan, yang ni selepas gerakan apa ni? Gerakan revolusi Abbasiyah ni tertinggal Siti. Okey, gerakan revolusi. Alamak, tebal sangat pula pen ni. Sekejap cikgu. Cikgu ni kejap. Padam sikit. Mana pemadam ni? Okey, cikgu. Sekejap cikgu nak ambil yang pen, kurangkan saiz mata dia tu. Besar sangat. Okey. Dan ni soalan selepas gerakan apa ni? Gerakan revolusi Abbasiyah ni terlupalah. So dia tergantung di sini. Dia tergantung, tak ada markah. Patutnya ada. Ni gerakan revolusi Abbasiyah. Okey, ditaja oleh Ali bin Abdullah. Okey, dapat satu markah di sini. Fakta 1. Dan bergerak secara sulit, fakta 2. Dia juga zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okey, fakta 3. Meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait, fakta 4. Okey, seterusnya menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah sebagai operasi. Okey, fakta 5. Dapat dah lebih maksimum. Beres Beres tu dapat 4/4. Okey, good job Siti. Okey, jawapan yang kedua pula. Jawapan Asfahimah pula Dapat dah Siti? Okey dah? Okey. Tertinggal ni gerakan revolusi Abbasiyah. Awak tertinggal satu. Jadi dia tergantung sebab gerakan titik gerakan benda. Okey. Tapi apa pun yang lain ni betul lah. Dapatlah lebih daripada 4. Awak dapat 5. Dapat 4 markah. Okey, kita lihat jawapan Asfahimah pula.
Okey, jom tengok. Besar kan? Okey, okey, buka. Revolusi Abbasiyah. Yes, revolusi. Fakta 1. Yang ditaja oleh Ali bin Abdullah. Fakta 2. Yang nama dia diambil sebab saudara. Sampai sini tutup. Berakhir apabila dijajah oleh tentera Mongol di bawah pimpinan Hulugukan. Okey. Yang ni boleh diterima atau tidak Asfahimah? Sebab soalannya, bagaimanakah kerajaan Bani Abbasiyah dibentuk? Asfahimah letak pula jawapannya kerajaan Bani Abbasiyah ni berakhir pula. Macam tak kena lah. Ni salah lah Asfahimah. Okey, sebab apa salah? Baik. Kalau soalan dia, jelaskan latar belakang. Okey, kejap cikgu fikir dulu. Kejap cikgu fikir pula. Cikgu fikir nak terima atau tidak. Cikgu terima lah. Ya, cikgu terima. Cikgu terima sebagai jawapan. Sorry. Cikgu terima, cikgu ubah. Okey, bukan 2 markah. Baik. Bagaimanakah kerajaan Bani Abbasiyah dibentuk? Yes, dia ada 3 lah. Dia ada 3 kat situ. Yang pertama awak cerita bagaimana ia dibentuk. Mula-mula ditubuhkan oleh siapa? Okey. Bagaimana ia dibentuk. Kemudian yang kedua zaman kegemilangannya. Yang ketiga ialah zaman kemerosotannya. Jadi zaman kemerosotannya ada ditulis oleh Asfahimah berakhir apabila dijajah oleh tentera Mongol. Di sini fakta ketiga. 3 markah je Asfahimah, tak cukup 4. Okey. Baik, tengok lokasi jawapan buku teks. Okey, jom. Buku teks tingkatan 4 bab 6. Tengok bab 6. Okey, lagi. Di atas lagi. Okey, tengok sini. Ni dia. Ni revolusi Abbasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Ditaja oleh Ali bin Abdullah bergerak secara sulit. Bermula pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gerakan ni dikendalikan secara terbuka. Kempen atas nama keluarga Nabi Muhammad. Jadikan Khurasan, Kufah, Humaimah sebagai operasi. Okey, diperkukuhkan dengan 2 pahlawan besar, Abu Salamah Al-Khalal dan Muslim Al-Qursani. Okey. Ni pun boleh mengamalkan sistem warisan atau deraja. Okey, diubah ke Baghdad. Ni. Okey, inilah jawapan dia. Okey, Abu Ja'far Al-Mansur. Bukan. Diubah dari Damsyik ke Baghdad. Alright. Baik, jelas students? Jelas dah setakat ni? Muka surat 156. Okey, soalan tu tadi muka surat 156. Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. Jelas? Respon jelas tak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Baik. Jam cikgu sudah menunjukkan 11.05. Maka tamatlah kelas cikgu. Kan? Tetapi ulang kaji kita tangguhkan. Kelas tamatlah, tapi ulang kaji ni ditangguhkan sebab belum selesai lagi modul star ni. Okey, baiklah. Kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan. Baik, kita akan jumpa hari apa? Kalau tak silap cikgu hari Rabu tak? Kan? Kita ada kelas kita pada hari Rabu. Petang satu petang kalau tak silap cikgu, kita jumpa pada hari Rabu satu petang. Cikgu harap pelajar boleh siapkan semualah bahagian B tu. Yang mana yang ada kosong-kosong, lompong-lompong tu, yang tak buat tolong siapkan. Bincang dengan kawan boleh, tengok buku boleh, cari-cari dulu. Kemudian pada hari Rabu kita akan jumpa secara Google Meet. Cikgu suka guna Google Meet dalam kelas online ni. Sebab Google Meet ni macam ni awak dapat tengok, cikgu boleh tanda kan, betul tak? Kalau contohnya kita hanya gunakan Telegram saja, susah. Memang susah. Tapi apa pun sebenarnya, pembelajaran yang paling baik adalah bersemuka di sekolah.
tetapi tak dapatlah kita buat demikian sebab kekangan kerana arahan keselamatan. Sebenarnya pelajar tak boleh pergi sekolah. Sebenarnya ikut peraturannya pelajar tak boleh ke sekolah. Baik, ada cikgu yang minta awak datang ke sekolah dengan kumpulan-kumpulan kecil. Itu sebenarnya senyap-senyap kan? Okey, buat jadi tak apalah. Tak apalah, lagipun yang penting awak kena jaga keselamatan, jaga SOP, kita jaga kita Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita akhiri majlis kita dengan tasbih al-kifarah dan surah wal-as. Wal-as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, jangan ke mana-mana, cikgu nak print screen gambar untuk kehadiran ni. Okey, cantik, dah siap. Okey, ni keadaan awak lah. 1, 2, 3, 4, 5 orang je. Tak apalah. Okey. Okey. Tasbih al-kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, lihat nanti cikgu upload dia punya rakaman pengajaran, awak kongsi-kongsikan kepada rakan yang tak ada kelas awak tu. Okey. Baik, sekian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Jumpa lagi. Bye.